Assalamualaikum, selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks, di mana dalam video kali ini kita membedah lagi kekuatan kuasa Gopal yang sebenarnya tersangat-sangat OP. Sebab kenapa kita membuat lagi topik ni? Sebab views. Bukan. Sebab di samping kita dapat berborak tentang animasi Malaysia yang best, kita dapat juga kembangkan minat terhadap perbincangan dan teori-teori saintifik. Sebab itulah cara kita mengembangkan minat terhadap subjek yang kritikal macam sains. Dia tak boleh buat dalam kelas je. Tak bolehlah semata-mata buka baca buku teks untuk jawab periksa. Kita kena kembangkan di luar buku teks. Sekejap, macam pernah dengar tagline tu. Jadi sebelum ni kita teroka tentang potensi seorang watak yang lemah, cuma pandai buat lawak dan macam tak ada masa depan. Jap, ni cakap pasal diri aku ke? Bukan. Gopal. Rupa-rupanya Gopal boleh miliki pertahanan yang sangat kuat dan sangat sempurna dengan kebolehannya untuk memanipulasi molekul. Dia boleh menghasilkan pelindung yang paling kuat dan boleh menahan apa-apa sahaja serangan elemental. Tapi macam mana pula dengan serangan dia? Untuk menang satu pertempuran, kenalah menyerang juga. Untuk menang lawan bola contohnya, kenalah skor gol. Mana boleh ramai-ramai sebelah orang tu berkampung depan gol. Dalam CD animasi Boy Boy, kumpulan serangan Gopal tak menakjubkan langsung. Serangannya yang paling kuat adalah ketika mana dia dirasuk oleh orang jahat dan dia menggunakan tembakan ulat makanan untuk menukarkan objek-objek menjadi makanan basi. Wow. Alah Gopal, kenapa kau tak menyedari kebolehan sebenar dirimu? Masalah kenapa Gopal tak tahu apa serangan yang paling sesuai dengan kebolehannya adalah kerana kebolehannya tu sendiri dia tak berbentuk direct. Dia mampu mengubah ciri-ciri molekul sesuatu objek, tapi dia tak mampulah membuat damage ataupun kerosakan secara langsung. Apatah lagi serangan biasanya diukur berdasarkan darjah kemusnahan yang boleh dilakukan. Contohnya kalau kita menumbuk berapa besar objek yang boleh dimusnahkan. Kalau serangan elemental, berapa kerosakan terhadap sasaran. Tapi dengan menukar molekul sesuatu objek, apa je kemusnahan yang boleh dibuat? Boleh tukar sifat suatu objek je lah, ya tak? Hakikatnya, kebolehan mengubah molekul bukan saja dapat menghasilkan serangan secara langsung, dapat melahirkan kemusnahan yang sangat menakutkan. Kalau korang ada kuasa untuk mengubah apa-apa saja benda menjadi makanan, makanan apa agaknya yang korang akan ubah? Kalau saya akan ubah menjadi keropok NZ Crunchies. NZ Crunchies ni dia punya mantap sebab perasa dia sebati dengan keropok dan kerangupan dia. Contoh kita cuba satu Savory chicken floss. Adakah ini arti kerangupan yang sebenar? Dan ada banyak perasa lain seperti perasa coklat, salted egg, roti bakar, Korean barbecue, milky matcha dan cheese primo. Jadi dapatkan NZ Crunchies di kedai-kedai berdekatan dan layari nzcrunchies.com. NZ Crunchies, tak henti Crunchies. Pertama sekali, untuk faham kedahsyatan kuasa mengubah molekul, moleklah kiranya, kita berkenalan dengan asas binaan semua objek dalam dunia ni, iaitu atom. Setiap objek fizikal di atas muka bumi kita ni secara teorinya terbina daripada benda-benda terkecil yang dipanggil atom. Macam kalau yang membentuk sesebuah rumah adalah batu bata, yang membentuk semua objek adalah atom. Atom ni pula terdiri daripada partikel-partikel yang lebih kecil. Neutron, proton, bukan jerama kereta tu, yang membentuk nukleus atom ataupun pusat atom tersebut, dan ada juga elektron yang mengelilingi nukleus. Jap. Bukan tadi kata atom ni adalah benda yang paling kecil ke? Macam mana boleh ada benda yang lagi kecil daripada benda yang paling kecil pula? Ya benar, memang ada benda yang lagi kecil daripada benda yang sepatutnya paling kecil.
Dan ini adalah misteri dan juga keindahan alam kita ni, yang buat kita rasa rendah diri sebagai hamba yang lemah. Binaan pada setiap atom ni pula menentukan sifat-sifat sesebuah elemen. Kalau bilangan protonnya ada 1, ia akan membentuk elemen hidrogen yang kita biasa temui dalam bentuk gas. Kalau bilangan protonnya ada 6, kayanya tak, bukan kereta lagi sekali. Atom tu akan jadi lebih besar dan ia membentuk pula elemen karbon. Karbon tu sendiri boleh jadi dalam bentuk arang ataupun berlian, bergantung pada susunannya yang dalam video sebelum ni. Kalau bilangan protonnya ada 79, atom tu jadi lagi besar dan ia membentuk pula elemen emas. Semua perbezaan objek yang macam-macam ni, warna gelap, berat, ringan, gas, pepejal, cecair, besi, berkilat, licin, semua sifat-sifat ni terjadi sebab atom mereka berbeza. Dan itulah yang lebih kurangnya kita faham macam mana kuasa Gopal berfungsi. Dengan mengubah susunan, dengan mengubah bilangan atom, dia akan mengubah secara langsung sifat objek tersebut. Tapi ada satu lagi sifat atom yang cukup menakutkan. Ia boleh jadi tidak stabil dan mudah berpecah, melepaskan tenaga yang besar. Sifat ini dimiliki oleh uranium-235, iaitu satu elemen yang tak stabil dan radioaktif. Apabila nukleus uranium-235 yang berat ditembak dengan neutron, ia akan berpecah dan melepaskan tenaga yang banyak serta mengeluarkan sekali 3 neutron tambahan. Proses ini dikenali sebagai pembelahan nuklear, nuclear fission. Dan apa akan jadi agaknya bila 3 neutron yang terlepas itu menghentam pula atom-atom uranium-235 yang lain? Mereka juga akan berpecah dan melepaskan 3 lagi neutron dan tenaga yang besar. Sehinggalah proses ini bertambah dan berganda secara begitu cepat dalam satu reaksi berantai, lantas menghasilkan letupan yang sangat besar. Dan proses inilah yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan senjata pemusnah yang dahsyat dalam sejarah dunia. Bom atom yang mampu memusnahkan segalanya dalam lingkungan satu batu dan menghapuskan ratusan ribu nyawa sekelip mata. Bom atom sangat menakutkan, ya, tapi ia masih tak berapa efisien, satu. Dan uranium-235 adalah susah ditemui dalam dunia. Jumlahnya tak banyak, sangat-sangat sikit. Jadi bayangkan betapa berkuasanya seorang watak yang mampu membentuk sesuka hati elemen yang sebahaya uranium-235 sebanyak yang dia mahu, dengan mengubah mana-mana saja objek, malah dapat menembak neutron untuk memulakan reaksi letupan yang mega dahsyat. Lantas Gopal tak lain adalah seorang watak yang memiliki kuasa dengan ancaman terbesar kepada dunia. Dan entahlah apa lagi kuasa yang lagi menakutkan daripada pecahan nuklear ni. Ada, iaitu cantuman nuklear. Nuclear fusion ataupun cantuman nuklear adalah proses yang melahirkan matahari kita. Matahari, bintang besar gedabak tu yang berada di tengah-tengah sistem suria yang punyalah panas, ya Allah. Matahari, dia dilahirkan menerusi proses nuclear fusion, cantuman nuklear ni. Dan itu pun dah cukup membeliakkan mata kita tentang betapa berkuasanya proses cantuman nuklear ni. Kalau tadi pembelahan nuklear memecahkan atom, cantuman nuklear adalah apabila 2 nukleus atom, biasanya hidrogen, bergabung dan mengeluarkan jumlah tenaga yang sangat besar, lebih kurang 4 kali ganda lebih besar daripada pecahan nuklear. Masalahnya untuk cantuman nuklear tu berlaku, kita perlukan suhu yang sangat-sangat tinggi. Jadi mana Gopal nak dapat? Pinjam daripada buah-buah api? Memang tak lah. Sebenarnya suhu buah-buah api pun mungkin masih tak cukup nak melahirkan cantuman nuklear ni. Dan inilah masalah desain utama manusia selama berpuluh-puluh tahun untuk mencipta sesuatu senjata yang lebih hebat, yang lebih dahsyat
daripada bom atom, dan mereka nampak jawapannya adalah pada nuclear fusion, cantuman nuklear ni. Tapi macam mana nak buat, mana nak dapat suhu tersebut? Sampailah satu penyelesaian diperoleh. Rupa-rupanya kita boleh dapatkan suhu yang tersangat-sangat tinggi tersebut daripada letupan tadi, letupan bom atom daripada pemecahan nuklear tadi. Dengan kita menghasilkan terlebih dahulu letupan daripada pemecahan nuklear, kita dapat mewujudkan suhu dan tekanan yang tersangat tinggi untuk menggabungkan pula atom-atom hidrogen, lantas menghasilkan letupan pendua yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Inilah prinsip yang sangat bijak yang menghasilkan bom yang lebih berkuasa daripada bom atom, bom hidrogen. Jadi, sekuat mana bom hidrogen ni? Kekuatan bom dikira berdasarkan kiraan TNT. Bom atom boleh menghasilkan letupan sebesar 15,000 tan TNT. Sangat dahsyat dan menakutkan. Tapi letupan bom hidrogen menjangkaui 10 juta tan TNT. Ia bukan setakat memusnahkan, ia menghapuskan terus. Dan ia adalah senjata yang dicipta khas untuk menamatkan semua riwayat benda yang wujud di atas muka bumi. Dan bayangkan seorang watak seperti Gopal yang boleh mencipta semua bom-bom ini sesuka hatinya, menggunakan apa sahaja material yang ada tanpa had. Watak itu boleh menghasilkan kemusnahan terbesar yang tak dapat dihalang. Dan yang lebih menakutkan adalah bukan itu saja had kuasa Gopal. Terdapat satu lagi tingkatan tertinggi kuasa menguasai molekul, iaitu sekiranya Gopal dapat menguasai dan memanipulasi anti-jirim. Anti-jirim ataupun antimatter adalah versi terbalik ke semua benda. Sifat-sifat pada atom anti-jirim adalah terbalik dengan atom biasa. Elektron anti-jirim dipanggil positron, bercas positif, manakala proton anti-jirim yang dipanggil antiproton pula bercas negatif, terbalik dengan atom-atom yang biasa. Anti-jirim sangat susah untuk ditemui dalam alam semesta kita, dan harga 1 gram anti-jirim adalah $50 bilion untuk 1 gram. Bayangkan kalau kita adalah 1 gram je antimatter ni. Bayangkan benda yang kita boleh buat. Boleh bayar hutang mara. Disebabkan anti-jirim berlawanan dengan jirim, maka apabila mereka bertemu, kedua-duanya akan memadamkan sesama sendiri. Setiap atom akan hilang tanpa meninggalkan kesan. Dan ini adalah kemusnahan yang lebih dahsyat daripada letupan, sebab sekurang-kurangnya letupan masih meninggalkan kesan. Jika Gopal dapat menguasai, dapat mencipta, dapat memanipulasi anti-jirim ni, maka tanpa syak, tanpa ragu, ini meletakkan Gopal sebagai antara watak terkuat dalam fiksyen. Tak banyak watak yang miliki kuasa macam ni. Yang ada pun contohnya macam Anti-Monitor dalam DC Universe, yang hobinya adalah memusnahkan beribu-ribu alam semesta. Maka dengan kebolehan yang tersangat kuat tersebut, kita dapatlah kata dengan yakinnya bahawa Gopal dapat mengalahkan watak-watak lain dalam siri animasi Bobo Boy dengan sangat senang. Semua elemen Bobo Boy yang lain macam daun, angin, api, air, kilat, tanah, semua tak ada can langsung untuk mengalahkan Gopal. Tapi macam mana dengan Bobo Boy solar? Dia kan Bobo Boy yang paling kuat antara semua Bobo Boy yang lain. Boleh ke dia mengalahkan ataupun ada can untuk bertarung setanding dengan Gopal? Tak pasti, tapi kalau mereka bertempur, rasanya insya-Allah akan melahirkan pertempuran yang sangat epik. Tapi rasanya Bobo Boy solar yang menang. Ya, mungkin kot.
Sebab Gopal walaupun tersangat kuat, dia masih menuruti hukum fizik. Sedangkan Boboiboy Solar meruntuhkan hukum fizik dengan kelajuan cahayanya. Jadi itulah dia pengembaraan kepada kuasa seorang watak yang kita tak sangka sebenarnya tersangat-sangat kuat, iaitu menurut sains Gopal sebenarnya tersangat-sangat overpowered. Jadi apa pandangan anda dengan teori ni? Tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau anda suka dengan saluran ajar, anda nak menjadi ajarian, member ajar di YouTube, jangan lupa untuk tekan pada button join. InsyaAllah sangat-sangat membantu untuk mengembangkan lagi channel ni, untuk kita hasilkan lebih banyak konten-konten pendidikan di luar buku teks yang menarik. Jadi kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.